Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa taharatu tsaniyatu al-ghuslu. Bab bersuci yang kedua adalah mandi. Yang pertama adalah wudu. Wahwa al-ghuslu ni lughatan pada bahasa fil lughah dia ialah sayalanul ma'i ala syai'. Dia ialah mengalirkan air di atas sesuatu. Itu dipanggil mandi. Dipanggil ghusul. Terjemah kita mandilah. Asal nak sebut dengan makna bahasa Arab tu nak panggil ghusul, tak dia panggil ghusul, melainkan mesti ada sayalanul ma'. Jadi kalau air tak mengalir, tak dia panggil mandi. Kalau tempat sejuk misalnya, dia ambil kain basah lap aja, itu tak mandilah pasal dia tak ada sayalan, tak panggil ghusul. Waktu tu dulu ada mandi embun. Pukul 3 pagi, 4 pagi, tadah embun macam dengan tangan tu. Muka mandi embun macam tu. Khasiat dia apa, tanya dia malah. Nama je mandi embun, tapi bukan mandi pasal tak ada sayalanul ma'. Kalau macam ilmu pertahan diri pun dia ada istilah mandi minyak. Mandi minyak bukan pergi ambil kolam pun, kawah minyak tu adalah mentera-mentera apa banjir. Tak ada dia nyuap tu. Nama yang mandi minyak, berselam muka selam dalam minyak tu. Minyak atas api pula tu. Bukan mandi syar'i. Mandi lughawi je lah. Jadi untuk bahkan dari segi lughawi pun, kalau untuk nama ghusl, dia panggil mesti sayalanul ma' ala syai'. Baik, wa syar'an wa fi syar'i, dia lah sayalanuhu ala jami'il badan bin niyati. Untuk nama sayalan, nama ghusl ni mestilah sayalanuhu ialah mengalirkan ma' ala jami'il badan, di atas keseluruh badan. Murad jami'il badan zahiril badan. Jami' zahiril badan, yang zahir pada badan. Jadi mana yang hukum zahir wajib sampaikan air yang sayalan tadi. Dan sampaikan tu biniyati, dengan ada niat. Pasal innamal a'malu biniyat, tu kaedah kita. Kaedah kita pula dalam mazhab Syafi'i, innamal a'malu biniyat, innamal tasihul amal biniyat. Sah amal dengan niat. Berbanding dengan mazhab lain, dia dengan takmulu. Kita bicara dulu. Jadi mesti jami'ul badan, jami'ul zahiril badan. Mesti sayalan dengan dia. Jadi mana yang nama zahir kenalah. Hidung takat mana nampak masa mukhatabah, bercakap, takallum. Telinga pun takat zahir nampak masa majlis khitab. Mata, biji mata tidak. Ada yang bab-bab wuduk. Antara yang dia jelaskan mana zahir tak zahir tu kan, dalam bab muka. Biji mata batin. Ada pun pusat. Pusat hukum zahir. Walaupun duduk dalam. Pasal dia istilah lubang yang ada di badan. Istilahnya. Macam duri masuk. Masuk jarum. Nak ambil darah jenis-jenis tu. Ataupun masuk jarum untuk masuk air apa tu. Lubang yang terhasil di badan tu hukum zahir, wajib sampaikan air pada dia. Dan antaranya tentang sabilain tu lah, kubul dubur tu, apa yang bila kita duduk dia terbuka, tu hukum zahir. Tambah dekat dubur, pasal dia berkedok-kedok tu, kena duduk apa istilahnya, meneran sikit bagi dia kembang. Apa yang terkembang ukat tu wajib sampai ke air pada dia. Dia adalah zahir badan. Dia lah bagian zahir. Jadi kalau tangan tu cedera tak kena,
dia menggagalkan mandi. Bila kena kesan sempurna, barulah hukum nanti sempurna mandi. Okay. Wala yajibu fauran wa in asa bisababihi. Wala yajibu, tak wajib ia ghusl tu fauran, bersegera. Wala yajibu fauran ay wujuban fauran, sebagai wajib yang segera. Tak ada yang wajib segera mak mandi ni, asal hukum dia wa in asa bisababihi, sekalipun berdosa seseorang bisababihi, bisababil ghusli, sebab menyebabkan dia kena mandi itu dosa. Ada junub yang dia sabab junub dia tu haram. Sabab dia haram, tapi usul tu tak wajib segera. Tak wajib segera. Itu masalah mandi. Ya, asal murad di situ. Bi khilafi najisin, bersalahan dengan najis. Ya aswa bisababihi, yang berdosa seorang bisababihi, bisabab najis. Macam mana najis? Jadi nak sebut asal masalah, najis wajib sucikan najis daripada badan kita segera. Apa khasnya yang aswa bisababihi, dia berdosa dengan sebab najis. Apa dia dosa dengan sebab najis ni? Ambil najis lomor badan, haram tu. Dan wajib segera cucikan najis tersebut daripada badan. Itu buat najis. Kalau yang bukan aswa bisababihi, asal hukum najis tak wajib segera juga, tapi wajib basuh. Besar wajib bila kita nak ibadat. Macam mana pun melambatkan basuh najis, ada makruh dia. Sebab memang najis benda tak elok ada kat badan, walaupun kita tak aswa bisababihi, tapi membiarkan dalam jangka masa panjang ada makruh dia dari segi hukum fiqh. Tengok bab sains pun memanglah najis ada faktor bakteria apa kan. Kalau dibiarkan akan bakal mengundang mudarat ke depan lah. Satu ada hukum karahah dalam syarak. Jadi ulama kita bahas nisbah nas yang ada lah, dengan kaedah istimbat mereka. Kalau mandi, walaupun sebab menyebabkan dia kena mandi tu, keluar mani ke apa ke, walaupun dia sebab tu adalah berdosa, tapi tak wajib segera mandi. Mandi segera tu tak wajib. Jadi dia berbeza dengan najis. Jadi faham tu, najis mudarat dia dari sudut membiarkan najis, apatah lagi yang berdosa dengan sebab badan kita bernajis. Mudarat dia lagi besar dalam bab meninggalkan najis di badan dengan kita tak basuh. Dosa dia lagi besar. Faham daripada wajib mensegerakan hilangkan najis yang kita berdosa dengan sebab najis tu ada di badan. Wal ashhuru fi kalamil fuqaha dhammu ghairihi. Wal ashhuru wal ashharu, bukan ingat bahasa bulan ni. Astagfirullah. Wal ashharu, dan yang paling masyhur fi kalamil fuqaha, pada perbincangan pada ahli fuqaha, dhammu ghainihi, dhammahkan ghain lah, ghusl macam. Lakin al-fathu afsahu. Jadi masyhur dhammah ghusl, tapi fathah ni afsahu, lebih afsah. Macam ghasla, ghaslu. Wa bidhammiha mushtarikun baina fi'li wa ma'il ghusl. Dan baca dengan dhammah kan dia ghain ni, dia mushtarik, dia mushtarikun, dia berkongsi, bersekutu makna bainal fi'il wa ma'il ghusl, berkongsi antara makna perbuatan mandi itu dan juga air untuk buat mandi.
ada sikit bincang dulu macam bab wuduk kan. Wuduk. Wuduk, perbuatan wuduk. Wadu, air yang ma'ul mu'ad lil wuduk. Air yang disedia untuk buat wuduk. Ni pun ghuslu. Dia terbalik ya. Wadu, ya. Kalau disebut ni, kalau ghuslu ada makna dua. Air dan juga perbuatan mandi. Tapi absah dia, perbuatan mandi, ghuslu. Ghuslu, air untuk sedia mandi. Ghuslu juga air perbuatan mandi. Jadi, perbuatan mandi ada dua lugah. Ghuslu. Tapi air untuk sedia mandi, ghuslu. Kalau wudu, dengan domah, bukan wudu. Tapi air yang disedia untuk buat wudu, wadu. Itulah. Kita ni pun bab-bab lurah ni Melayu, kadang kita ikut dan je baca tak. Tapi kita ikut, kalau kita punya istilah yang dah ikut ulama' ni, demo dah susun untuk kita tu, kita baca tu kalau perasan, betul, terima kasih banyak lah kan. Kalau kita baru terhegih-hegih, baru nak explore, baru nak kena repair lurah ni. Tapi mujur dia pun dah ajar kat kita yang betul. Satu hal lah situ. Itu lurah ni sikit. Wa mujibuhu, dan perkara yang mewajibkan akan dia ghusl, arba'atun, ada 4. Mujibuhu arba'atun. Padahal dia ahaduha, salah satu daripada arba'ah, khuruju manihi, keluar maninya syakhs, seseorang. Mani dia. Keluar pula awalan fil awal. Keluar mula-mula. Istilah keluar mula-mula, dia bukan keluar saniyah. Bukan keluar kali kedua. Jadi, yang mula keluar, atau yang wajib mandi. Bukan kali kedua. Ada kali kedua tu macam mana? Baca dulu rasa disebut belakang. Wa yu'rafu bi ahadi. Tak sebut itu ni. Dia sebut awalan tu, maksudnya khuruj mani syakhsi. Keluar mani seseorang. Jadi manihi tu, mani syakhsi tu, maksudnya mani min syakhsi. Mani daripada diri orang tu sendiri. Mani dia sendiri. Keluar mani dia, baru dia kena wajib mandi. Jadi kalau keluar mani orang lain, daripada dia, tak wajib dia mandi. Contoh misal kalau orang perempuan, suami dia bersama dengan dia, dia pula tidur, tak ada langsung ihtimal syahwah pada dia. Suami selesaikan kerja dia, lepas tu kena mandi ya. Kemudian lepas mandi, perempuan ni tengok keluar mani lagi, dia ikut kubul. Tu bukan maniha, tapi manihi. Yang tu kot bahasa kan. Tu mani suami. Nak ihtimal kat dia tak boleh, pasal dia dalam keadaan tidur. Maka tak wajib dia mandi, pasal yang tu bukan manihi, bukan maniha, dan yang tu bukan mani yang awalan. Pasal yang tu dah mani orang lain masuk ke dia, jadi dia hukum keluar khuruj mani yang sanian. Untuk tasbih yang salah kot, untuk faham awalan dan manihi dengan maniha. Kalau orang perempuan tu, suami dia pakai dia dalam keadaan dia jaga, dan boleh ihtimal syahwah bila dia mandi. Lepas mandi keluar pula, boleh ihtimal dia punya. Bila syak-syak apa tu, macam mana pun bila keluar, ada sebab keluar, tak boleh nak tahu pula siapa punya, dia punya ataupun suami punya. Dia pula nak tanggung tak ada syahwah, tak ada.
Pasal dia bukan dalam keadaan tak tidur, dia buat dalam keadaan dia sedar. Dah ada ihtimal syahwah itu boleh jadi maniha kan. Bila memang boleh tanggung ihtimal maniha, dan yang tu pula ialah yang memang bukan keluar masuk balik, yang tu kena mandi. Kena mandi pula, mandi semula. Dia nak faham manihi dengan awalan tu. Tadi contoh belah perempuan tu, belah lelaki. Orang lelaki keluar mani, tu awalan manihi lah. Dan mani tu dimasukkan balik. Macam mana proses tak tahu lah. Jadi, lepas masuk tu, dia mandi, ataupun dia mandi, masuk balik mani dalam kantung mani dia ke apa. Kemudian, urut-urut keluar, contoh. Kan? Urut keluar. Tu keluar khuruj mani sanian. Itu nama dia sanian. Kalau dobit dalam kitab ni, dalam syarah Hasiah disebutlah. Matan disebut itu je. Dengan dia istidkhal mani. Maksudnya, masukkan mani semula. Apa siapa masuk tu lain hal. Bukan kita bicara situ. Kita nak tengok hukum. Kena mandi semula tak mandi semula. Kalau dia istidkhal pun, kalau keluar tu ada baki tu. Baki awalan. Masih awalan. Kalau katalah keluar, dia mandi pula, katalah tak urut habis, katalah gitu. Ada cuai, dah mandi. Katalah misalnya, lepas tu buang air, urut, macam ni. Keluar. Jadi tak ada keluar macam pancut apa keluar tu. Yang dafik keluar tu. Tak adalah macam tu. Tapi bukan dia masukkan balik. Cuma ada baki yang tak keluar tu. Yang tu awalan. Itu bukan sanian. Jadi jangan pergi kata pula tu sanian pula. Pasal yang keluar tu awal. Jadi bila dah habis mandi, urut keluar, baki yang ada tu, yang tu hukum sanian. Masa bila jadi sani? Pasal dia masih awal, pasal dia bukan istidkhal. Istidkhal tu baru jadi sanian. Itu tempat-tempat nak faham kenapa disebut manihi awalan apa semua tu. Gambaran yang mudah tu bagi perempuan je lah kan. Tapi masa kena tasbih masalah pun, perempuan yang tak ada ihtimal syahwah kat dia. Dia suami pakai dalam keadaan dia tidur, ataupun isteri tu dia masih belum balik, kanak-kanak. Tak ada langsung syahwah, tapi pakai dia. Dia tak ada ihtimal syahwah kat dia, tak ada ihtimal khuruj maniha. Memang manihi kan. Pula tu, bila manihi bukan maniha, keluar mani tu sanian lah, pasal bukan dia punya. Yang ni dah keluar, tu istidkhal dekat isteri, keluar pada dia. Tu sanian. Kalau yang memang isteri dia sedar, ada ihtimal syahwah, suami dia keluar mani, yang tu masuk ke isteri. So dia dah bahasa-bahasa tu kan. Untuk keluar tu, boleh ihtimal isteri punya, boleh ihtimal suami punya. Boleh ihtimal isteri pula memang ada syahwah, boleh jadi memang maniha. Wajib mandi lain. Yang tu pun ada orang tanya tu, waktu tu. Ada berlaku tu mana? Isteri, suami pakai, habis mandi. Semayang ke apa, rasa lain, kata ada keluar balik. Cek tengok memang ada sifat mani tu disebut nanti lah. Macam mana nak pastikan dia mani tak mani tu. Kata kena mandi lain tak? Padahal dah mandi dah, macam mana? Ni ada macam keluar lagi, macam ada mani yang keluar tak habis. Wajib mandi. Kalau ikut, kalau bukan isteri tu dipakai oleh suami dalam keadaan yang tak ada syahwah, pasal dia tidur, suami dah selesai yang kerja dia, isteri tak sedar langsung, itu memang bukan maniha. Khuruj itu mubtilat wudu, tapi tak mujibul ghusli. Macam masalah tadi, yang baki tu, dia kalau orang tu dah mandi, lepas keluar baki pula lepas tu, biasanya dia kena mandi lain ke? Ya. Kena mandi lain. Satu betul. Memang kaedah kita kalau istinja pun memang urut bagi habis kan, orang nak selesai. Arwah Batil dulu kalau dia ngajar bab ni, dia kata, tak tahu dia ambil mana, tapi dia selalu sebut. Dia kata, kalau bab mandi wajib ni, orang lelaki selalu kena penyakit karang, antara sebab dia pasal mandi keluar tak habis.
Dia kata. Satu, kata dia kalau ada keluar mani, pasti urut pergi selesai. Dia kata. Itu kata dia lah. Ambil anak tu tak tahu lah. Tapi dia selalu sebut tu. Dengan dia selalu dia sebut tu. Wa yu'rafu bi ahadi khawasi. Dan dapat dikenali akan mani ni dengan salah satu daripada khawas dia. Kalau khawas semua ada tu, lagilah. Kalau ikut salah satu pun dah sah untuk ihtimal dia adalah mani. Khawas as-salasi. Khawas yang 3. Bayan daripada khawas tu, min talazzuzin bi khurujihi. Antara pertamanya yang kainun ada yang mana? Bi ahadi khawasihi as-salasi min talazzuzin, daripada lazat bi khurujihi. Yu'rafu min, uslub dia lah sikit kan. Ya. Antaranya berasa lazat bi khurujihi, dengan keluarnya ia mani. Satu. Au kalau tak istilah lazat pun dia disebut dengan istilah au tadafukin ataupun tadafuk. Memancut, keluar dengan keadaan memancut. Isyarat Quran yakhruju mim ma'in dafiq. Jadi tu dafiq pun dafaqa mudafiq. Tadafuk ni ambil daripada perkataan Quran ni. Siap. Itu satu. Aurihi ajinin rotoban. Kalau kira 2, yang ni kira 1 lah. Talazuzin tu 1. Tadafuk 2. Aurihi ajinin rotoban, ataupun bau tepung yang diuli rotoban dalam keadaan basah. Wa bayadha wa rihi ajin wa bayadhi bidin, atau daripada ajin wa rihi bayadhi bidin, dan bau putih telur lah. Telur ayam warna putih tu, japan pada waktu mani tu dah kering. Kalau kat kain ni, dia tak rasa, dia terlupa ke tak rasa ke tak sedar ke mani, nak pakai zuhur tu, pakai semayang, tengok kat kain melekat dia, benda ni kerah dia tengok, cium, dia kan bau putih telur, bau hanyir. Istilah bau putih telur ni bau hanyir. Kalau masa dia kering, bau hanyir kuat berbanding dengan masa dia basah. Bila basah, tu yang dia bau macam tepung kena uli. Kalau dia kering, dia hanyir dia kuat, tu yang bau putih telur. Siap. Kalau tadi kira 2, yang ni bau tu kira 1 lah. Siap. Itu adalah macam mana nak kenal sifat mani. Mani ke bukan. Yang ni kat sini dia tak sebut warna tak. Apa yang fakudat. Sini tak sebut warna. Kalau ikut satu lagi, warna dia warna putih. Warna susu. Itulah selalu yang bahasa disebut. Fa'in fakudat hadhil khawasu. Jika fakudat, luputlah hadhil khawasu oleh ini, ciri-ciri istimewa mani ni, yang tak ada pada hak lain, fala ghusla wajib. Fala ghusla wajibun, tak ada mandi yang wajib. Naam, dengan makna lakin, lau syakka fi syai'in amaniyun huwa aw madhi. Lakin, tapi ada kes macam ni. Naam dalam batu mu'in ni, dia menepati makna lakin. Tapi, terjemah itu naam ya. Benda ya dia nak iakan apa? Maksudnya ada istidrak, pengecualian daripada masalah lepas ni, yang kata tak ada syarat. Tak ada syarat, tak ada sifat-sifat istimewa, tak ada khawas. Lau syakka fi syai'in, kalau syak seseorang pada sesuatu, amaniyun huwa au maziyun, adakah dia ni mani ataupun mazi.
Contoh tadilah nak semayang. Oh, tengok kat kain. Ada keras. Kain tu keras. Apa benda ni? Cium. Bila cium tengok sifat. Dia jadi syak. Mazi ke mani ni. Warna tak boleh kena dah. Tapi kat kain tu katalah nampak keras. Macam kena kanji tu ada kan. Takhayyara. Boleh pilih je. Boleh pilih je. Jadi masalah syak. Kalau dia syak adakah mani ataupun mazi, takhayyara. Dia boleh pilih. Walau bitasyahi. Walau kana takhayyur tu bitasyahi dengan apa nak sebut terjemah, nak sabar. Dengan ikut suka dia, dengan syahwat dia. Maksudnya malas nak mandi. Mazi tu. Tu istilah tasyahi. Itu terjemah apa? Memilih dengan keinginan dia. Ataupun nak terjemah tasyahi. Sekalipun dia pilih tu, dia tak malas dia nak mandi. Yang itulah bahasa kita. Tu istilah tasyahi ni. Milih dengan keinginan dia. Maksudnya dia tak cermat dengan perhati, ingatkan balik ke apa. Dia tu, mazi ke mana ni? Mazi tu. Walaupun tasyahi punya tu. Sah. Tapi selama-lama syak lah. Syak. Kalau zon tak boleh. Zon ni kalau kata, mana duk biasa keluar mazi banyak-banyak ni, macam ni. Mani lah tu. Tu mandi. Itu kalau sebab mandi kan. Tak kena mandi kan. Ini syak pada kain juga. Mazi tu mandi tapi sebab dia tak pakai kain tu pada solat baru. Kan Ustaz kata mani dia tak najis. Kalau dia syak ni. Kalau syak masalah najis, tak ada masalah. Tapi kalau dia kalau bagus kat soalan tu, pasal dia jadi ta'arud antara dua benda. Kalau dia kata mazi, semayang tadi kena qada. Pasal kain dia ada mazi, tapi dia semayang. Tapi tak kena mandi. Tak kena mandi. Tapi kalau dia pilih mani, dia kena semayang. Tak boleh pasal tak pakai juga semayang dia. Pasal semayang dalam keadaan tak mandi wajib. Itulah. Jadi asal nak sebut, cuma nak sebut bila istilah tasyahi, cuma nak lebih itu syak dan tasyahi. Kalau dia tasyahi tapi dalam keadaan dia zon, pasal mazi ni nak keluar banyak jarang ada. Lepas tu mazi dia keluar biasanya tak rasa. Kalau katalah ada sesuatu tengok kat kain dia, nak kata dia bukan syak tapi boleh jadi zon. Fikir-fikir, padan. Malam tadi rasa macam. Ada benda yang boleh menguatkan kat dia sesuatu. Ada ingatan kat dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang tu ada zon, tak boleh tasyahi. Dia tasyahi tak boleh, syak. Syak. Itu kaedah. Tu sebut atas tasyahi. Kaedah ulama kita sebut dengan ihtiyat kan. Jadi syak macam mana? Kalau ada zon memang wajib mandi. Kalau syak bukan, nisbah nak boleh pilih mazi tak mandi atau tasyahi boleh. Tapi yang tu bukan kaedah ulama kita. Kalau buat macam mana? Pasal mazi keluar banyak sampai setelah ada tanda kat kain ni jangan keluar. Dia yang tu tak sama kat orang. Satu disebut hukum ni. Pasal ada orang mazi banyak. Ada orang tak ada mazi langsung. Istilah tak ada mazi, tak ada keluar mazi. Kalau kita belajar dalam hadis, antara sahabat Rasulullah yang dia malu untuk cerita hal dia kat Rasulullah, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali antara orang lelaki yang muzzak istilahnya. Mazi. Orang yang lelaki yang banyak keluar mazi. Saya dia kahwin dengan anak Rasulullah. Ngadu kat Rasulullah, tak ingat dalam hadis tersebut. Macam mana? Saya dia kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Jadi, bila istilah dia muzak ni, macam nak cerita, segar sikit sebut tu. Maksudnya dia ni, dengan tengok Sayyidah Fatimah ni, banyak dia dalam keadaan syahwat tengok Sayyidatina Fatimah, sampai mazi keluar selalu.
kata hadis tu dengan orang perempuan batuk kan. Dengan perempuan batuk pun Boleh syahwat dah. Boleh keluar mazi tu. Oh, perempuan batuk je. Bukan isteri je. Saya tak ingat Fatimah tu. Itu tak tahu lah tu. Tapi saya ingat dia sebut dalam ngaji dalam hadis. Dia nak tanya tentang Rasulullah, dia malu pasal dia sebut dia menantu Rasulullah. Jadi bila tanya bab mazi ni, faham lah bila tanya mazi ni. Maksudnya orang yang kuat syahwat lah. Pasal mazi takkan keluar melainkan ada syahwat. Di istilah sauran syahwat. Dia bukan intihak syahwat, tapi sauran syahwat, mukaddimah syahwat. Jadi orang istilahnya kalau dengan isteri dia sentiasa tengok je Sayyidah Fatimah teringin. Tengok je datang teringin tu keluar mazi. Keluar mazi. Apa nak sebut. Jadi kalau orang yang macam tu, kalau tengok ni mazi ke mani, dia memang boleh tasyahi lah itu. Dah tambah qalabah kat dia adalah mazi lah. Kalau orang yang memang tak ada apa-apa pun, memang takkan ada apa satu keluar, melainkan antaranya mani je, maka istilah dia bukan syak lah. Syak ni maksudnya ada waktu mazi, ada mani. Dan mazi keluar tu pun memang ada. Pasal dia dengan ada syahwat je akan keluar, ada keluar mazi tu. Macam ni dekat dia ada boleh ihtimal tasyahi. Tapi kalau memang mana ada keluar jenis keluar mazi apa langsung, melainkan kalau hal yang ada pada dia hanya mani je keluar, ada tanda kat kain tu, contoh punya tu, memang yang tu kena mandi ya. Dia kena mandi. Satu nak dobik kita ada tasyahi, dia datang syak. Jadi syak maksudnya ada berlaku pada dia, mazi pun ada, mani pun ada. Kalau memang dia pun tak kenal mana mazi mani, bau pula, kuat pula, khawas tu ada, bawah hanyir telur putih tu, mandi, wajib. Jadi disebut tu, luput khawas, datang syak. Kalau khawas ada, tu melampau je, saya khawas ada, tapi pilih malam mandi, tu tak kena. Taswirnya tu tak kena. Ya. Fa in syaa ja'alahu maniyan. Jadi masalah ni bila ada ihtimal pasal dia mazi pun ada, orang yang muzak juga begitu juga. Ada ketika memang sampai tahap keluar mani. Fa in syaa ja'alahu maniyan waghtasala, sekiranya dia kendaki dia boleh jadikan apa yang dilihat tu adalah maniyan waghtasala, dan dia mandi, au maziyan wa ghasalahu, dan dia hanya mandi dan membasuh dia wa tawadda, dan berwuduk saja. Yep. Kalau katalah dia kes tak ada khawas langsung, misalnya apa, contohlah kan ada syahwat apa, Allahumma salli. Lepas tu kat kain tengok ada satu basahan, melekit, melendir, bau tak boleh, khawas mani dari sudut bau tak boleh kesan, dan tak ada tadafuk. Yang tu. Tapi kat kain tengok ada lendiran sesuatu kat kain. Lendiran ni apa? Nak tengok warna tak boleh nak cam dah, pasal katalah dah kering ataupun dah meresap kat kain. Warna tak boleh dikenal pasti, itu nak kata apa dia ni. Jadi tadafuk tak ada, bau tak ada, tapi cairan yang keluar ada, tak sedar pula tu. Boleh tasyahi, basuh, bukan mandi. Tapi kalau ada tadafuk, dah ada khawas ni, mandi lah. Ya. Al-Tasalah. Walau ru'a maniyan mujaffifan fi nahwi saubihi lazimahul ghusl. Kalau melihat seorang mani yang kering pada pakaian dia, lazimahul ghusl lah. Pasal takkan ada mani di kain melainkan keluar mani. Itu kawan dia. Dan dia lihat mani tu, maksudnya faham tu khawas mani tu ada lah. Lazimahul ghusl. Wa iyadatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu, dan wajib ulangkan setiap solat yang yakin ia seorang
Syahsuha akan dia solat ni ba'da ghusli. Mana yang semayang dia buat dalam keadaan dia tak hilang keadaan besar tu. Katalah nak semayang zuhur tu baru perasan, subuh tu kena qada lah. Subuh tu kena qada. Pasal ternyata subuh tu semayang dalam keadaan ada hadas besar yang dia tak mandi. Ba'dahu malam yuhtamalu adatan kaunuhu min ghairi. Selama-lama tidak boleh diihtimal adatan pada adatnya kaunuhu mani ni min ghairihi daripada orang lain. Macam mana nak ihtimal tu, nak tasbih pun payah. Kain orang pinjam-pinjam kot kan. Orang ni pakai. Tu last kali siapa pakai? Entah lah kan. Anda nak ihtimal boleh bagi jadi kat orang lain tu. Dekat saub. Ataupun saub tu adalah cadar misalnya. Tilam tu tilam besar, king size ke, queen size ke, king kong size ke, boleh lah bahasa itu. Tidur 3 orang. Budak-budak pula semua remaja je. Tu ada selimut. Lepas tu tengok tengah hari, ini macam lain je ni. Siapa punya? Boleh ihtimal lah punya. Aku rasa tak ada apa pun. Tapi memang tanda tu, bau tu, ihtimal tu mani. Pasal dengan faham tu dengan khawas dia. Bau ni mani ni. Mani siapa? Yang tidur kat situ bukan seorang. Selimut tu pula istilahnya dah selimut ke cadar ke, dah perenyuk macam mana. Dah tak tahulah duduk belah mana. Kalau tahu yang ni belah A, B, C, boleh 3 partition dia. Dia duduk belah ni. Tidur pula masing-masing, tak boleh tidur tempat masing-masing. Memang boleh jadi dia punya, tak boleh ihtimal tak orang lain. Bila tak boleh ihtimal, memang dia punya. Kalau boleh ihtimal, tak jadi wajib atas dia dengan ta'yun. Dengan pasti. Kitab fiqh dia cerita macam ni. Kita dengar, kita detail dia pun cerita mandi tak mandi. Macam tu. Kita belajar tu, biasa ya. Dia pun cerita satu. Ini baru patut main. Kita tengok Khatib Syarbini syarah Buni Muhtaj tu. Allah. Demam kita baca. Demam. Sedemam apa? Detail tu. Lagi dia sebut khilaf ni, sifat ni, lagi tambah pula. Dampaknya ulama yang ni cenderung kepada ke ni. Dudu kita dengar. Itu Buni Muhtaj. Sarwah Bakti baca dulu, Buni Muhtaj dulu. Ada. Namanya tak ada. Apa saya nak sebut? Buni Muhtaj macam tu ada ragam dia tu. Halus dia tu. Kita dengar. Ya Allah, terang ni. Tu pun ada orang teringin nak baca Al-Um tu. Waktu kita pelik. Baca Al-Um. Terang Buni Muhtaj membaca. Berasap kepala. Berasap pun nak tengok. Nak takyuk. Nak kata, baik, baca betul poin senang ni. Lagi senang baca betul korib. Pasal apa? Dia tak cerita khilaf pendapat tu. Cerita pendapat sebenarnya bukan cerita senang. Sebab kita bukan ahli tarjih. Tambah nak jadi mujtahid. Nak ambil faham Quran hadis. Lagilah jauh. Pipo-pok tu mujtahid. Buat siapa tu tak boleh digeram sebut pipo-pok tu. Dia mujtahid. Tengok Quran dengan hadis. Dia tak biasa lalu tempoh kitab-kitab ulama'. Kita tengok kitab terus syarah minhaj. Baca minhaj aja pun kadang nak sakit kepala lah. Semua dia dah bagi kawaid kat situ. Ni asah, ni sahih. Ni apa muqabil dia apa, mukil dia apa, wakila apa, qala apa sini, ni muqabil siapa. Muqabil masalah siapa ashab ke, yang ni fil mazhab ke. Dia sebutlah kawaid CP dia tu. Dah ada CP tu memudahkan kita untuk pilih mana hukum yang nak dipakai. Tak ada ni masalah kat kita pasal kawaid dia dah beri. Kalau dia tak bagi CP tu, kola, kita nak kenal siapa yang paling tiada dalam ni ya. Orang jenuh kita. Tabaqat pula, tabaqat tak kenal. Ni tabaqat siapa? Tabaqat Nawawi ke? Tabaqat Ali Syibra Malisi ke? Tak ingat tabaqat duk mana. Ni tabaqat Syekh Muzani ke?
Tak kenal tabaqat mana. Kita tengok nama tu benih tu. Tak selesai tu. Usul fiqh nak kenal asah fil mazhab alal mu'tamad, pergi istilah dia. Wal ashhur kan. Wal ashharu, pendapat paling masyhur. Bila masyhur, yang ni atas khilaf kat siapa. Fi sahih ni dia atas khilaf siapa. Kita kalau dia tak sebut dengan qawaid tu, kita nak tengok yang ni kat siapa-siapa punya khilaf. Oh, berasak kepala. Kita pula tak kenal tabaqat Syafi'iyah ni. Yang biasa dengar tak apalah. Yang tak biasa dengar, berasap kepala kita, nak kena yang duduk tak mana. Istilah tabaqat Syafi'iyah ni, kalau kita ngaji hadis bandingkan macam ngaji sanad lah. Sanad dalam bab hadis, nak tengok dia ni siapa? Tabi'in sughra ke kubra? Ni sahabi ke? Lepas tu dia ni tabi'in ke? Tabi'in berapa kali tabi' tu nak jadi perawi hadis tu. Dia dalam martabat salasilah hadis selalunya duduk salasilah yang ke apa? Yang ke-6 ke, yang ke-5, yang ke-4 ke. Oh, kita tak kenal tabaqat tu. Pening dah. Kadang nama sama pula. Yang ni nama sama ni dia tok tabaqat mana? Yang ni dia tabi'in ke tabi'in punya perawi. Oh, jenuh kita cari kat tu. No. Tengok dia orang cerita macam confident ni kan. Macam faham ni bab hadis. Ngapih orang je bukan dia punya. Tu pun mengaku mujtahid tu. Ada orang yang mengaku lah, yang tak mengaku juga. Udahlah tu. Saya buat tu saya tak boleh, saya gerak, saya padu semua lagi. Malam ni tamal ada tengok dulu. Okey, siap. Selesai bab mandi tu. Wasaniha dukhulu khashafatin aw qadriha min faqidiha walau kanat min zakarin maqtu'in aw min bahimatin aw mayyitin farjan kubulan aw duburan walau li bahimatin. Sani daripada arba adalah dukhulu khashafah. Khashafah ni kepala kemaluan lelaki. Takok kepala. Bahasa untuk tua dulu je tu lah. Khashafah ni. Buka kamus pun itulah bahasa dia sebut. Kemaluan lelaki ni dia ada kepala tu, ada takok tu. Takok tu dia panggil khashafah. Sadap. Au qadriha ataupun qadri khashafah min faqidiha. Jadi kena kira qadar ni, siapa pula nak kena kira qadar khashafah ni? Min faqidiha, daripada orang yang luput akan khashafah. Dia memang khuliqa biduni khashafah. Memang jadi dia tak ada khashafah. Tak ada. Misalnya tak ada lekok tu, lekok kepala, sorry bahasa-bahasa tu kan. Masa ada pekah sebut je lah. Dia khitan tapi dia tak ada lekuk. Lurus saja. Tak ada apa-apa lekuk, tak ada takut-takut tu, tak ada. Yang ni faqid. Jadi bila dalam kitab bila sebut macam ni, maksudnya ada lah orang macam tu. Ada. Kita tak duduk medan tu, kita tak tahulah. Nak tahu ni tanya Tok Mudin. Pasal bab macam ni kena tanya Tok Mudin, tanya doktor yang buat perubat ni, buat sunat ni. Tanya dia jumpa tak jumpa. Macam mana, macam kes-kes bersalin, wanita masalah dia macam mana dalam bab bersalin. Kalau gugur macam mana. Yang tu tak boleh jumpa orang biasa, kita tanya Tok Bidan. Macam tu lah. Bab ni pun ada ni, maksudnya memang ada ulama-ulama kita dulu yang memang dia pakar, spesialis dalam bab ni. Dia kata memang ada orang tak ada. Itu yang dalam fiqh keluar hukum tu. Dan benda tu pula bila tak ada, mestilah ulama akan dirujuk. Ni macam mana ni? Nak kira khashafah dia tak ada, kira apa? Ala qadriha, ala qalib. Qadar tu dipanggil khashafah. Qadriha min faqidiha walau kana, kata dia, min zakarin maqtu'in, sekalipun kata dia adalah ia khashafah ni min zakarin maqtu', daripada zakar yang telah maqtu' sekalipun, yang dipotong. Maksudnya zakar ni original punya tapi potong.
Lepas tu yang tak terpotong tu, yang ni dukhulkan dia fil farji. Dia sah lagi nama zakarun. Mujibul ghusli. Dia mewajibkan mandi. Ada ke macam tu? Saya tanya, ada tak ada kan? Pasal kita ada belajar bab itu bab wuduk. Antara perkara membatalkan wuduk, sentuh masuk zakar. Tu yang saya ngaji pun memang Tok Guru buat misal gitu. Kata apa? Accident, hancur badan dia, naik motor laju gila, 360. Oh, sepai habis badan. Kutik daging dia. Pegang. Faham kot saya sebut tu pada dia. Batal wuduk. Pasal apa? Pasal dia sah nama zakarun ni. Sah nama zakarun ni. Jadi kalau katalah benda tu dia awet ke apa tak contoh lah kan, pasal dia maktuk tu untuk idkhalkan dia fil farji. Farji yang madkhul tu wajib mandi. Pasal yang tu ada istilah khusyafah masuk kat dia. Pasal itu khusyafah yang betul-betul khusyafah. Walaupun daripada yang maktuk. Pasal walaupun maktuk dia ialah istilahnya zakarun. Ya. Pasal dobit untuk mewajibkan mandi ni mesti zakarun. Masuk dalam farjun. Wajib mandi. Jadi kalau yang tak dinamakan memang tak dipanggil zakar, dia wajibul ghusli. Min zakarin maktuk satu, ataupun kata dia khusyafah tu min bahimatin, daripada binatang. Beruk ke apa, mengamuk, beruk besar lah tu, kejar orang perempuan ni misalnya, dia pakai perempuan tu min bahimah, wajib mandi. Perempuan tu wajib mandi. Pasal itu istilahnya nama zakarun. Au mayyit, ataupun khusyafah, qada khusyafah tu mayitun, daripada mayit. Ada kes-kes macam ni tu hal lah kan. Daripada mayat. Laki ni mati dah, soal isteri dia pakai dia dalam keadaan suami itu mayat. Isteri tu wajib mandi. Mayat tak ada apa-apa lah kat dia, taklif, tak ada taklif. Jadi walaupun zakarun tu min mayyit, zakarun tu masuk dalam farjun, zakarun tu sah untuk menyebabkan yang madkhul alaiha tu, dia jadi wajib mandi. Pasal sah untuk nama farjun. Nama zakarun. Asal kita cerita tentang khusyafah tu. Khusyafah. Jadi apa tak panggil khusyafah, jari ke apa ke, plastik ke, getah ke apa, yang tu tak mujibul ghusli, nisbah perempuan. Jadi dukhul khusyafah farjan. Jadi dukhul pada farjun. Kalau nisbah orang lelaki pula, dia dukhul tu bukan dalam farjun. Dinding, lantai apa semua. Yang tu dia idkhalkan dalam tu kan. Selagi tak nama farjun, tak wajib ni. Tu anakih biyadi. Kalau semata-mata jadikan tangan, di idkhal filiat, contohlah. Kalau tak ada keluar mani, tak adalah wajib mandi. Pasal bukan farjun. Jadi belajar ni belajar hukum. Memang kena detail lah. Memang kitab pun disebut nak tunjukkan mana had kena mandi, tak kena mandi ke. Bab ni kalau kita tak jumpa orang dia, kumpulan ni, kena ngajar orang tua-tua je apa dia nak cerita, apa dia nak tanya. Ngajar geng muda ni, Masya Allah. Macam soalan keluar. Saya tanya apa, pernah bagi kursus budak-budak. Tak budak lah. Tak bersekolah menengah lah. Cerita bab-bab benda wajib mandi ya kan. Kata kursus keremajaan kan. Cerita bab tu. Macam-macam soalan keluar. Dah habis ngajar pun ada soalan susulan lagi datang. Macam-macam soal. Ada yang soal tu, di pengalaman, lama lah ni. Dulu jenis handset tak ada bukan smartphone lagi, handset bodoh je, telefon dengan mesej je kan. Kita sekupang apa, handset tu handset bodoh lagi. Masa tu Nokia apa tau, saya mungkin Nokia apa dulu. Ada budak ni selalu tanya, tapi tanya tu. Tanya buat mandi wajib, mazi. Buat wajib, mazi. Sampai saya marah dia. Dia jijik lah soalan kamu ni. Saya tak suka dengar. Tapi dia ada masalah tu.
Dia nak tahu hukum lah. Bagus ni tak nak tahu hukum. Macam ni. Ni air mani. Saya mazi. Air mazi mani. Mazi mani. Ish. Saya sampai saya boring dengan soalan dia. Saya tak bercakap dengan bercakap tapi saya tulis je. Kata dia, jijik lah saya dengar soalan awak ni. Kata dia, tak ada soalan lain ke? Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Kat jadi masalah itu. Ini masalah syahwat je lah. Kata memang dia tak ada apa-apa. Duduk orang tapis budak tu. Orang tapis tu. Tak adalah tengok perempuan apa, tapi dia ada satu macam dia ada keadaan macam tu. Syahwat kuat. Dia memang ada orang yang pose-pose remaja ni. Dia memang ada tahap syahwat kuat gila macam tu. Memang ada. Memang ada. Kalau tak jadilah kes-kes apa-apa pelik-pelik yang lalu tabi'i tu. Dia memang ada. Satu, kalau ada macam tu, memang kena selesai masalah dia. Sebut puasa lah, apa. Tak, serupa kan. Saya dah puasa 10 hari lah ni. 10 hari lah saya puasa. Tapi apa yang berlaku kat saya masih jadi kat. Bagusnya budak tu dia soal, dia nak ambil tahu. Dia nak ambil tahu. Saya pula sampai geli dengar soalan dia. Nak kata ada tu. Ada pernah pengalaman jumpa orang macam tu. Itu kalau tengok kitab ni, tentu saya dulu kadang kita baca kitab, dia kata, apa kitab ni cerita macam ni. Kita tak pernah jumpa, tak apa. Jumpa, apa tahu. Padahal kitab cerita detail. Mujurlah mengaji. Kalau tak mengaji, pening kan nak jawab. Soalan dia tu memang soalan kita tak pernah expect. Dia tanya, apa benda kau tanya ni? Tapi kita pernah lalu dalam kitab tu. Mujur kau tahu. Dia tak boleh jawab soalan-soalan dia kadang. Rumit dia punya soalan tu. Kita tak pernah terfikir soalan-soalan dia. Saya nak sebut orang ada benda saya malu. Kalau sebut kitab tak apa saya sebut lah. Tak ada saya nak sebut benda-benda dia sebut tu. Malu je nak sebut tu. Tapi dia tanya. Ni pun dia sebut baik daripada bahimah, mayitin. Kan apa benda ni. Maksudnya memang ada masalah macam ni. Masa duduk ngaji dulu ada tetua sebut kalau mayit ni macam mana? Dia biasanya orang lelaki yang ada menuntut sesuatu untuk ketahanan hubungan kelamin ni lah kan. Dia ada menuntut ilmu-ilmu mistik-mistik ni. Bila dia mati, suami badan mati, kawan tu jaga. Kawan tu jaga. Dan dia takkan boleh tidur kawan tu. Kawan tu faham lah kan. Melainkan isteri kena pakai dia dalam keadaan dia dah mayat. Ada macam tu. Ada macam tu. Saya ngaji ada tok guru cerita tu. Saya sendiri tak saya jumpa lah. Tapi ada tok guru sebut yang tu. Memang dulu ada orang yang memang dia ada ilmu-ilmu untuk macam tu. Apa saya nak sebut. Jadi takkan kawan tu dia tu takkan istilahnya tidur. Itu istilahnya macam 90 darjah. Kan? Macam mana nak kapan? 90 darjah apa 90 darjah clear. Bukan boleh konang-konang mengok-mengok. Sorry saya sebut tu kan. Memang isteri dia kena pakai. Kena pakai. Isteri dia pakai sampai mayat tu nanti istilahnya dia akan tadafuk. Macam mana tak tahu. Benda tu pelik kan. Tapi ini mistiknya tu lah. Melibatkan jin ke apa tak tahu. Ada sihir ke apa tak tahu. Tapi tak lagi belajar benda-benda tu. Makan tongkat Ali apa-apa tu. Ustaz belajar tu. Susah ilmu tu. Dia silap berketurunan tu yang kesaka lah apa benda lah. Janganlah cari-cari benda-benda yang tu. Isteri pakai sampai ada tadafuk. Baru kawan tu boleh. Baru kawan tu tidur. Baru boleh mandi kan. Baru boleh kapan. Kalau tak macam mana nak kapan? Kapan pelik pada orang. Ada. Pasal ada tu. Ada tu. Betul sebut. Macam mana boleh mayit macam tu? Ada. Kes macam tu. Jadi untuk wajib mandi, dukhul khasyafah farjan. Air pil farji. Mesti khasyafah tu pil farji. Baru wajib mandi. Jadi farjan pula, macam mana kita belajar dalam sabilain juga dulu. Farjan masuk kuburan ni, farjan ni sama ada kuburan atau tuburan.
tak kira. Dia mujibul ghusli. Walau bahimah, walaupun farjan ni pada bahimah. Ayam ke, kambing ke, lembu ke. Pelik-pelik tu memang pelik Tapi wajib mana? Dia mujibul ghusli. Idkhal atas nama farjun wajib mandi. Walau li bahimatin, walau li sekali li bahimah. Contoh bahimah sama katin, ikan. Tak akan ikan termenung kan. Ikan termenung macam mana? Nak ada jadi farjun pada dia. Ni mesti ikan besar-besar. Tak tahulah ikan apa, saya nak cerita tak tahu. Bohlah ikan duyung lah. Contoh lah kan. Kelakar sikit tu. Ikan paus ke apa, dia hambat ikan paus. Ikan paus pun dia buat kerja. Betul-betul tangkap ikan paus dia buat kerja. Nak budak Sabah cerita tu, ikan duyung lah kan. Tangkap-tangkap macam mana ikan duyung. Ikan duyung ni balon ni. Au mayitin. Ataupun kata dia farjun tu pada mayit. Mayit. Ni terbalik pula. Isteri pula mayit. Isteri pula mayit. Isteri pula menuntut ilmu untuk apa-apa bab-bab tu. Walaupun umur 80 tahun macam anak daga. Ada pula yang tu. Ada yang tu. Yang bila mati macam mana? Adalah masalah berlaku apa-apa kat dia. Suami kena pakai dalam keadaan dia tu mayit. Isteri tu dah mayit. Cuma kat perempuan tak adalah wajib mandi. Suami lah wajib mandi. Pasal dia walaupun khasyafah dia idkhal pada farjin mayit. Dia bukan masalah dia apa saya sebut. Yang mewajibkan mandi itu adalah nama farjun walaupun mayit. Walaupun bahimah. Jadi apa tak nama farjun, yang saya sebut ni dinding ke, lantai ke, bantal ke apa ke, yang ataupun lani apa, beli replika plastik tiup kan. Jadi perempuan dia pakai hak tu, bukan farjun. Anak patung itu kan. Apa dia sebut dia panggil apa? Anak patung lah masa dah anak patung lah. Dia memanglah ni kalau orang putih lagi kita dengar pelik-pelik. Dia buat replika plastik getah apa boleh beli. Shopee tak tahulah ada jual tak ada jual. Kat Malaysia saya tak tahu. Saya tak tahu nak type apa buat tu. Apa saya nak sebut. Dia jual. Yang lelaki je boleh jual, yang perempuan je boleh jual. Pelik-pelik dia orang ni. Maksudnya dia orang dah hidup dia hak tu kan. Tak ada hidup cara agama lah. Apa nak sebut ni. Kalau ni sebab orang perempuan ada alat lelaki jual masuk. Itu bukan zakarun. Bukan zakarun maktuk. Kat dia tak mujibul ghusli. Haram buat perbuatan tu kalau ni sebab orang Islam. Kalau orang lelaki pula dia beli anak patung apa, memang sebiji perempuan macam robot ke apa, ada alat dia pakai, beli dia pakai. Bukan nama farjun tu, pasal anak patung. Tapi kalau mayat nama dia farjun. Itu. Tengok situ lah. Bicara fik dari situ. Kita belajar ilmu mantik tu pun nak pernah jinsun paslun ni lah bahan mantik ni ni. Nak tengok dia mana yang khasyafah, yang ni yang dipanggil farjun, hak mana yang panggil farjun. Wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi. Dan tak diulangkan ghuslu mayit. Mayit dekat dia tak adalah kena mandi. Tak adalah kena ulang. Al-inqita'i taklifi kerana terputus taklif mayit. Itu yang kata ada sebut macam ni ke? Memang pasal ada. Masalah ada. Wa salisuha haidun. Yang ketiga salis adalah haid. Situ dulu. Kitab kita ni haid disebut biasa kita sebut panjang. Kitab betul-betul bab haid tak sebut panjang. Nak sebut haid panjang, minhaj sebut panjang. Kena pun panjang juga. Betul-betul paling ringkas. Mesti ingat kalau kita fikah. Sebut itu right sekali lalu kan. Dia tak bahas kita sebut mubtada'ah ke, mumayyizah ke, muqtadah ke, mutahayyirah ke. Dia tak bahas tu. Situ dulu. Soalan. Dia ulang tu mandi
Kalau terkutuk taklif tu maksudnya saya tak faham. Perempuan tu mayat. Suami dia pakai dia dalam keadaan perempuan tu, isteri tu dah dimandikan, dah dikapalkan. Suami kata, nanti lu, nak buang mayat, nanti lu. Dah mandi dah kapan dah ni. Kata, tinggalkan aku dalam bilik. Katalah gitu kan. Dia pakai isteri dia. Nak mandi siap dah kapan balik. Buat je lah. Nak kena mandi sekali lagi ke? Tak ada lah. Pasal dah selesai lah mayat tu. Tu yang, kalau ada katalah kotoran ke apa, cuci kotor tu lah untuk baru boleh sah mandi kan. Tapi wajib mandi ke? Mandi tak ada apa dah pasal ada ambil taklif mayat tu. Masalahnya mayat tu tak ada taklif. Bukan suami yang pakai pada isteri yang mayat tu. Tu mukallaf lah dia. Tapi yang tak kena mandi tu mayat tu. Pasal kan dia melibatkan dua perkara. Antara belah khasyafah satu, belah farji satu. Yang ni dia bagi contoh, yang belah farji tu, yang tu yang mayat. Yang tu lah yang tak kena ulang mandi. Yang suami kena mandi lah. Okey.